so cikgu record dan kita akan recap, kita ulang kaji balik apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Baik, dalam rukun negara, kita telah mempelajari beberapa perkara seperti yang pertama, kita telah lihat tentang latar belakang rukun negara. Kenapa rukun negara dibuat? Ingat, rukun negara dibuat kerana apa? Kerana dibuat selepas peristiwa 13 Mei 1969. Dan 13 Mei itu berlaku kerana apa? Kerana rusuhan kaum. Ya, rusuhan kaum. Dan rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong. So, kita lihat kenapa diperkenalkan rukun negara ni cikgu? Kerana terdapat banyak perbezaan. Perbezaan antara kaum negara kita ni yang menyebabkan kita ni tidak bersatu padu. So sekarang rukun negara ni dibuat supaya apa? Supaya semua orang dapat bersatu padu. Jadi, kalau kita lihat kenapa diperkenalkan rukun negara, kerana 3 perkara. Pertama, sebab terdapat perbezaan kegiatan ekonomi antara kaum, iaitu orang Melayu dengan pertanian, orang Cina dengan perlombongan dan perniagaan, orang India dengan perladangan. So, berbeza kegiatan ekonomi. Yang kedua, sebab pengasingan tempat tinggal. Orang Melayu diasingkan di kampung, orang Cina tinggal di bandar, orang India tinggal di kawasan ladang. Jadi bila diasingkan, macam mana nak bersatu padu? Itu. Dan yang ketiga, perbezaan fahaman politik. Di mana ada fahaman politik berasaskan kaum. Jadi, ini telah merenggangkan hubungan kaum. Dan siapa sebenarnya, kalau kita fikir, siapa punya salah ni cikgu? Ini sebenarnya adalah salah daripada penjajahan British. Sebab British lah yang telah memecah-mecah belahkan orang Melayu, orang Cina dan orang India supaya tidak bersatu. Jadi sebab itu diperkenalkan rukun negara supaya semua negara, semua ahli masyarakat dapat bersatu padu. So, matlamat rukun negara kita tahu mempunyai 5 prinsip, iaitu semua rakyat perlu kepada kepercayaan pada Tuhan. Semua rakyat perlu setia kepada raja dan negara. Semua anggota rakyat perlu percaya bahawa perlembagaan adalah yang tertinggi yang perlu kita hormati. Dan yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang. Maksudnya semua rakyat perlu menghormati undang-undang dan mematuhi undang-undang. Dan yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Maknanya semua kaum perlu amalkan sopan dan bersusila. Maknanya berapa? Maknanya beradab, berakhlak. Jadi kita telah lihat tentang prinsip pertama, prinsip yang kedua. Juga kita telah lihat prinsip yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Juga kita telah lihat prinsip yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima, kita telah lihat kesopanan dan kesusilaan. So kita telah lihat 5 prinsip ini, maka kita nak lihat subtopik terakhir dalam unit ini, apakah peranan rukun negara. Baik, so kita lihat di sini ya. Peranan rukun negara sebenarnya adalah, kalau kita lihat adalah untuk apa? Mewujudkan rakyat Malaysia yang bersatu padu dan bersikap toleransi. Baik, bagi tahu cikgu, apa itu toleransi? Apa itu toleransi? Siapa tahu? Siapa tahu apa itu toleransi? Siapa dapat jawab? Betul, Irham. Toleransi itu bertolak ansur. Jadi maknanya perlu mewujudkan rakyat Malaysia yang bersatu padu dan bertolak ansur. So rukun negara menjadi panduan, menjadi panduan untuk rakyat memupuk semangat. Jom kita buat setia kawan dan kita taat setia kepada negara. Jadi rukun negara bertujuan untuk meraihkan, to celebrate, celebrate kepelbagaian agama dan kepercayaan. Jadi
prinsip kepercayaan kepada Tuhan ini, okey, yang pertama tu berperanan untuk membentuk masyarakat, okey, yang patuh akan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Itu penting. Jadi sebab itu kalau kita lihat, betul Julia, masyarakat yang beragama, ingat masyarakat yang beragama tak kira agama apa sekalipun akan dapat elakkan perasaan dengki, khianat, amalan rasuah, penyalahgunaan dadah dan keruntuhan moral. Sebab kalau semua orang taat kepada agama, dia tak akan buat dosa. Betul tak? Kalau semua orang taat kepada agama masing-masing, dia tak akan buat dosa, tak akan buat salah. Seperti tak akan dengki, tak akan khianat, tak akan buat amalan rasuah, tak salah guna dadah dan tidak akan buat keruntuhan moral. Dan dengan kepercayaan kepada Tuhan juga akan melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai sikap rendah diri. Rendah diri, bersyukur dan menghargai nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Untuk pengetahuan kamu ya, kalau kita bandingkan negara kita dengan negara yang sedang berperang ni, kita sangat-sangat beruntung. Kamu tahu tak the latest news bahawa Ukraine yang sedang berperang dengan Rusia sedang dibom bertalu-talu oleh Rusia. Kemudian di Pakistan sedang berlaku banjir besar sehingga mengorbankan 1,500 orang penduduk dan beratus ribu penduduk yang hilang rumah dan tempat tinggal. Dan juga kalau kita lihat adanya unsur-unsur di mana berlakunya akan tercetus peperangan di antara negara Azerbaijan dan Armenia nak berperang. Betul. Kemudian juga berlaku pengeringan sungai di kawasan Sungai Tigris dan Sungai Euphrates serta Sungai Indus sedang mengering kerana kemarau. Maknanya dunia sekarang sedang menghadapi banyak masalah. Dengan masalah kemarau, banjir, peperangan dan sebagainya. Tetapi negara kita, alhamdulillah, masih lagi aman, tidak kemarau, masih lagi kita bekerja sama. Jadi kita harus bersyukur kerana negara kita masih lagi kita boleh hidup dengan aman, kita boleh pergi sekolah lagi, air masih ada dan kita tidak berperang. Jadi ini adalah tanda apa? Sebagai kita bersyukur. Jadi sebab itu kita penting untuk apa? Bersyukur. Ingat bersyukur. Jadi itu yang kita kena ingat. Baik. Kemudian yang kedua, yang pertama iaitu meraikan kepelbagaian agama dan kepercayaan. Kita raikan. Yang kedua, untuk membentuk masyarakat Malaysia yang patriotik. Patriotik itu maknanya apa? Patriotik itu ialah masyarakat yang cinta akan negara. Di mana rukun negara dapat membentuk masyarakat Malaysia yang mempunyai semangat cinta akan negara. Jadi semangat patriotik ini dapat melahirkan rakyat yang setia dan sanggup berkorban demi negara. So patriotism juga melahirkan rakyat yang menghormati lambang kedaulatan negara seperti menghormati jalur gemilang, kita kena hormat jata negara, kita akan hormat lagu negaraku. Jadi ini membentuk masyarakat yang cinta akan negara. Baik, mungkin kamu akan bertanya, cikgu, kenapa kita mesti cinta akan negara? Kan? Kalau saya keluar pun saya tak kisahlah dengan Malaysia. Harus diingat, kalau kamu keluar daripada Malaysia, kamu nak pergi negara lain, kamu ingat negara lain tu nak ambil kamu ke? Itu satu. Yang kedua, kalau dia nak ambil kamu pun, dia nak tengok apa yang kamu mampu memberikan kepada negara tersebut. Kalau setakat, saya nak keluarlah, saya nak kerja kat luar negara. Silap-silap hari bulan, dia orang kata apa? Awak tidak diterima di negara ini. Awak hanya pendatang asing, pendatang haram. Awak tidak diakui sebagai warga negara tersebut. Lepas tu nak balik semula Malaysia.
Oh baik, aku balik Malaysia lah. At least orang-orang Malaysia menerima aku. Kan. Jadi kat situ orang Malaysia kata apa? Tadi bulan-bulan kau nak keluar, sekarang nak masuk balik. Suka hati je. No. Sekarang kamu dah jadi warga negara yang tak ada negara. Kan dah rugi. Jadi inilah satu-satunya negara yang iktiraf kita sebagai rakyatnya. Jadi kita kena semangat cinta akan negara. Itu alasan kenapa kita mesti mencintai negara kita. Baik, yang ketiga, kenapa perlu ada rukun negara ini? Nak memupuk sikap hormat undang-undang. Kita kena menghormati undang-undang. Rukun negara dapat membimbing rakyat daripada terlibat dengan kegiatan jenayah yang menggugat keselamatan negara kita. Jadi kalau kita patuh kepada undang-undang, dapat mewujudkan keamanan dan kesejahteraan. Memang betul. Kalau semua orang patuh kepada undang-undang, tidak akan berlaku jenayah. Sebab dia akan tahu apa? Kalau aku curi barang ni, mesti kena tangkap, lepas tu kena penjara 3 tahun. 3 tahun duduk dalam penjara. Tak boleh lah ni. Tak nak buat lah. Nampak tak? Tak nak buat lah. Ini kalau aku langgar undang-undang, langgar lampu merah ni, akan kena denda RM300 ni. RM300 baik aku makan. Daripada aku bayar denda, baik aku makan 300. Macam-macam boleh makan. Jadi fikir balik, tak payahlah langgar undang-undang. Nampak tak? Kepatuhan kepada undang-undang akan mewujudkan keamanan dan lebih memberi manfaat kepada diri kita. Jadi, patuhilah undang-undang. Patuhi undang-undang. Baik. So, itu memupuk sikap menghormati undang-undang dan paling penting untuk mengukuhkan perpaduan masyarakat, di mana masyarakat Malaysia amalkan semangat permuafakatan dan bersikap toleransi. Rakyat dibimbing untuk memahami dan menghormati budaya kaum lain melalui rukun negara. Jadi dengan itu kita dapat mengukuhkan perpaduan. Tengok gambar ni ada orang Melayu, ada orang India, ada orang Cina, ada orang Sikh. Jadi semuanya saling menghormati dan kita bersatu padu. Macam kamu semua, ada tak kawan-kawan kamu yang daripada bukan Melayu? Kawan kita India, kawan kita Cina, ada. So kita kena berkawan baik. Dalam kelas ni pun ada. Kita ada Syazvin mewakili orang India. Kemudian mungkin juga kita ada siapa lagi? Kita ada Ian. Nidia Silen. Dan juga kita ada ramai lagi. Bermakna ini mewakili kaum-kaum yang berbeza. So kenapa tak join dia dalam kelas cikgu? Tak ada masalah. Kelas ini bukan untuk orang Melayu saja, tetapi terbuka untuk semua. Jadi ini dapat mengukuhkan perpaduan kaum. Kalau Syazvin dengan Nidia Silen, result sejarah teruk, kemudian minta bantuan cikgu. Cikgu kena tolong ke? Ya, mesti tolong. Inilah tanda kita bersatu padu. Jadi kita kena tolong macam tu. So itu tanda bersatu padu. So tolong menolong antara sesama kaum. Itu penting. Jadi dan seterusnya nak menerapkan apakah rukun negara, kepentingan dia? Menerapkan nilai murni. Iaitu memupuk masyarakat Malaysia agar mereka mempunyai nilai kesopanan yang tinggi dan berbudi pekerti mulia. Jadi nilai ini mewujudkan hubungan yang harmoni dan saling menghormati dalam kalangan masyarakat. Maknanya nilai kesopanan yang tinggi. Maknanya sopan santun. Bila cakap dengan kawan-kawan, patut ke kita panggil kawan-kawan kita, "Hoi, kau mai sini, hoi." Ada ke panggil hoi-hoi? Patutnya panggil apa? Panggil, "Hey Takif, apa khabar?" Kan kita pun tepuk tangan. Wow. Macam sihat. Nampak tak? Persahabatan. Jadi kita mengukuhkan perpaduan dengan bersopan santun.
Tapi kalau nak buat macam tu tak bolehlah dengan ayah kamu. Tak bolehlah dengan jiran, pakcik-pakcik, makcik jiran kamu. Pakcik, apa khabar? Yo, what's up? Yo, bsh. Makcik akan tengok je. Kau ni dah kenapa? Janganlah buat macam tu. Dengan orang tua, kita kena hormati. Assalamualaikum, makcik. Kan? Tapi memang Malaysia memang sopan kan? Perasan tak? Kalau katakan jiran sebelah, dia keluar rumah tau. Dia jemur kain. Kemudian kamu pula datang. Makcik jemur kain ke? Kita selalu tegur yang kita nampak. Betul tak? Makcik jual apa? Jemur kain ke? Makcik pun kata, jemur kain basah ni, baru nak cuci. Baik kan? Tapi zaman sekarang jangan orang kata apa? Jangan ditegur dan kamu jawab yang bukan-bukan. Contoh, bila Ryan keluar, Ryan pula yang keluar rumah dan Ryan jemur kain. Kemudian jemur kasut yang baru basuh, kasut sekolah kan. Basuh nak jemur. Lepas tu makcik sebelah dah keluar tanya, "Hai Ryan, basuh kasut ke?" "Taklah makcik, basuh kereta." Janganlah macam tu. Janganlah macam tu. Tak baik kau. Kenalah. Ya makcik, cakap macam tu. Kan? Ini kadang-kadang ada jawab yang bukan-bukan. Kan? Dah basuh kasut letak. Makcik tanya, "Hai Ryan, basuh kasut ke?" "Taklah kan. Goreng ikan." Goreng ikan ni Goreng ikan? Goreng ikan. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Jawab elok-elok, sopan. Orang Malaysia memang dia memang suka berbual, dia bercakap tentang sesuatu yang dia nampak. Contoh, kalau katakan kamu kan, satu hari rambut kamu potong pendek sangat. Kamu pun datang sekolah. Okey, contoh Takif. Takif potong rambut pendek sangat pergi sekolah. Kawan-kawan kau cakap, Takif botak. Takif botak. Lepas tu lekat nama. Botak. 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 Dah Takif kata. Stres. Ya. Kenapa cikgu kata saya botak? Taklah kat sekolah saya dah kena panggil botak. Kan nampak tak? Orang kata apa? Orang Malaysia ni memang dia akan sebut sesuatu yang dia nampak. Kalau dia nampak botak, dia sebut botak. Memang orang Malaysia macam tu. Kalau katakan apa? Kalau katakan contoh macam Amir Zarif. Contoh Amir Zarif badan dia gemuk. Lepas tu badan dia besar. Jadi orang kata apa? Amir mana ni? Alah, Amir gemuk. Amir gemuk. Oh, Amir gemuk. Memang orang Malaysia macam tu. Tapi tak baiklah cakap macam tu kan. Baik. Ni cikgu ajar Siapa-siapa yang kawan-kawan kamu ada yang gemuk, yang besar, jangan panggil gemuk. Okay, kesian dia. Nanti dia sedih. So, panggil dia apa? Panggil dia Raya. R-A-Y-A, Raya. Kamu cakap dengan dia, Raya lah kau ni. Aku nampak kau Raya lah. Baru dah senyum. Raya. Kamu tahu tak Raya tu apa? Raya tu maksudnya besar. Kan lembut sikit daripada panggil gemuk. Panggillah Raya. Barulah sopan santun. Kesopanan tu kan penting. Jadi panggil Raya. Nanti dia tanya Raya tu apa? Raya tu kan Raya. Raya. Buat macam tu. Nanti kata, ya ke Raya? Macam hari Raya? Macam hari Raya. Macam hari Raya. Tapi kalau dia tahu maksud Raya tu, at least bahasa kita cantik. Kalau dia kata apa? Aku tahulah Raya tu maksudnya besar. Yelah, tapi aku tak cakap kau besar kan? Aku cakap kau Raya. Kan baik macam tu. Kan? Daripada pergi gemuk. Apalah korang ni. Jadi, gunakan bahasa yang baik. Kesopanan. Kesopanan dan kesusilaan. Nampak tak? Penting untuk gunakan bahasa yang betul supaya tidak mencetuskan perbalahan. Baik. So itu menerapkan nilai murni. Dan kalau kita lihat satu lagi, kenapa nak dibentuk rukun negara? Iaitu nak membentuk jati diri masyarakat Malaysia. Rukun negara membentuk jati diri yang unggul dalam kalangan masyarakat Malaysia. Jadi membentuk identiti individu yang mempunyai integriti, yang mempunyai maruah. Ada maruah diri, ada rasa macam harga diri.
ada rasa okey, nak jaga harga diri, nak jaga maruah diri. Jadi sifat integriti ini akan mempengaruhi kecemerlangan dalam pendidikan, kerjaya dan juga kehidupan. Sebab apa? Sebab kita nak jaga integriti, nak jaga maruah diri. Nak jaga kejujuran yang tulen. Maknanya integriti ini bermaksud mempunyai sikap kejujuran yang tulen, kejujuran yang asli, tidak berubah. Jadi kita kena jujur. Kena jujur kan. Selalunya jujur ni tak apa. Aku jujur tahu buat benda ni tahu. Macam mana kamu tahu jujur? Macam kau cakap apa tahu? Macam orang kata apa? Ni aku bagi makan dekat kau ni. Kau bagi makan tu apa? Tak, kau ambil lah. Aku ikhlas ni. Mana ada ikhlas orang nampak? Ya ke kau ikhlas? Ya, aku ikhlas. Jangan cakap je sebab ikhlas tak nampak. Ikhlas tak nampak. Nak bagi-bagi je. Jangan cakap. Bagi kau ambil lah makan. Ya ke? Ambil lah makan. Jangan cakap, oh aku ikhlas tak ya. Jangan. Nak bagi-bagi. Dia nak buat apa sifat menunjuk-nunjuk. Dia akan jadi sifat menunjuk-nunjuk. Okey. Jadi itulah kita kata sebagai integriti. Kejujuran yang tulen. Macam cikgu, terusan cikgu cakap, okey. Cikgu jujur buat kelas dengan kamu. Cikgu jujur memang ajar sejarah dengan kamu. Dan cikgu jujur bahawa cikgu ni memang pemuzik. Cikgu jujur, cikgu memang suka main lagu rock. Cikgu memang cikgu jujur dengan kamu. Tapi bila mengajar, cikgu akan ajar sehabis baik kepada kamu. Kan bukan main-main. Okay, jadi jujur. Okay, be honest, jujur itu penting. Okay, jadi dengan rukun negara kita dapat membentuk okay, masyarakat yang baik. Belagak. Apa yang belagaknya tiba-tiba Naufal? Kau kenapa ni Naufal? Dengki lah tu. Patut kita raikan. Ini pula belagak. Siapa belagak sekarang? Kau ke cikgu? Okey, baik. Okey. So, kalau kita lihat dengan itu, maka kalau kita lihat, inilah dia. Kita kata sebagai peranan rukun negara. Iaitu untuk apa peranan rukun negara ini? Iaitu yang pertama untuk meraikan kepelbagaian agama. Untuk yang kedua membentuk masyarakat Malaysia yang patriotik. Memupuk sikap menghormati undang-undang, mengukuhkan perpaduan masyarakat dan juga menerapkan nilai-nilai murni serta membentuk jati diri masyarakat Malaysia. Maka dengan itu kita telah tamat unit yang ini, iaitu kita telah tamat unit yang keberapa ni? Unit yang ketiga, iaitu rukun negara. So apa yang kita belajar dalam unit ini? Tentang latar belakang rukun negara, sebab-sebab pengenalan rukun negara dan juga matlamat serta prinsip rukun negara dan peranan rukun negara. Baik. So, ada tak soalan nak ditanyakan tentang unit ini? Ada apa-apa soalan nak tanya? Sebelum kita buat latihan, ada tak nak tanya? Sila bagi tahu cikgu, ada tak soalan nak ditanyakan? Ya. Okey. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Okey. Maknanya okey. Okey, so kalau kita lihat, okey, so ada yang bertanya, cikgu akan tengok sekejap. Okey, iaitu tak ada. Okey, tak ada kot, tak ada. Yes, okey, baik. Kalau begitu, okey, kita akan teruskan dengan apa tahu? Dengan